Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Haris Sofia bin Tahir. Nombor metrik 063989. Dan pada video kali ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang proses penentangan dakwah Nabi oleh kaum musyrikin. Pendahuluan. Apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana untuk ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah. Dakwah Islam tidak dapat memutuskan hubungan dengan Nabi SAW sebagai rujukan untuk melaksanakan dakwah pada hari ini. Terdapat beberapa cara dakwah yang dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu yang pertama adalah berdakwah secara hikmah, yang kedua adalah dengan cara mau'izatul hasanah, yang ketiga adalah dengan mujadalah. Semua ketiga-tiga cara ini adalah menurut ayat Quran surah Al-Anfal ayat 125. Metod dakwah yang digunakan oleh Nabi. Nabi menggunakan pelbagai metod dalam berdakwah, seperti berdakwah secara sembunyi, secara terang-terangan, politik, surat menyurat, peperangan, pendidikan dan pengajaran agama kepada umat Islam. Saya akan menerangkan proses penentangan dakwah Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah. Proses penentangan Nabi Muhammad ini bermula selepas Nabi Muhammad menyebarkan dakwah secara terang-terangan, yang mana orang Arab Quraisy melakukan pelbagai jenis penentangan seperti menghina Nabi Muhammad dengan memanggil baginda dengan pelbagai gelaran buruk, dan yang kedua, mereka juga menanamkan sifat kebencian dalam diri orang Arab Quraisy. Dan yang ketiga, mereka juga mendakwa bahawa Al-Quran yang diturunkan adalah rekaan daripada Nabi Muhammad SAW. Setelah pelbagai cara yang mereka lakukan untuk menghalang dakwah Nabi Muhammad SAW, orang Arab dan juga para pembesar Arab Quraisy telah menyiksa sahabat-sahabat Nabi yang menerima Islam. Contoh yang pertama adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, yang mana Zubair telah dipukul oleh kaum musyrik berkali-kali sehingga beliau mendapat penyakit. Dan yang kedua adalah Mus'ab bin Umair, yang mana beliau telah dibiarkan kelaparan dan diusir keluar daripada rumah. Dan yang terakhir adalah Bilal bin Rabah, yang mana beliau telah dijemur di bawah terik matahari dan diletakkan batu yang besar di atas dadanya. Penentangan orang Quraisy bagi menghalang dakwah Nabi. Yang pertama, melakukan pemelawan kepada Bani Hashim, dan yang kedua, menentang usaha Nabi ketika dakwah ke Taif. Pemelawan ke atas Bani Hashim. Yang pertama, para pembesar Quraisy telah menyiksa hamba mereka yang memeluk Islam sebagai perang saraf. Yang kedua, mereka tidak boleh menerima Muhammad sebagai Nabi kerana bukan dari kalangan mereka. Yang ketiga, pembesar Quraisy telah membuat deklarasi dengan harapan Abu Talib menyerahkan Nabi. Selain itu, antara deklarasi adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib dilarang berkahwin dengan Quraisy. Seterusnya, semua sekatan akan ditamatkan jika Nabi diserahkan untuk dibunuh. Yang terakhir, Bani Hashim hidup dalam kekurangan kerana bekalan makanan terputus. Dakwah ke Taif. Yang pertama, para pembesar Taif segera menghalau baginda dan pembantunya serta menghina dan mencaci mereka. Yang kedua, apabila Nabi dan pembantunya berjalan di hadapan penduduk Taif, mereka diejek dan dilempar dengan batu dan najis unta. Yang ketiga, para pembesar Taif juga telah melakukan pelbagai cara bagi menghentikan dakwah Nabi, seperti mengugut baginda. Yang terakhir, Nabi dan pembantunya meneruskan dakwah di Taif sehingga mereka keluar dari bandar itu dalam keadaan cedera dan keletihan. Zaman Rasulullah. Peperangan pada zaman Rasulullah ini juga salah satu daripada penentangan orang musyrikin terhadap dakwah yang disampaikan kepada orang Mekah. Kedua, peperangan juga merupakan sesuatu hal yang tidak disukai kerana perang akan berdampak banyak hal seperti kehilangan keluarga dan kerabat, berdampak buruk bagi perekonomian, hingga berdampak buruk juga bagi kesihatan mental. Antara perang yang berlaku ialah Perang Badar, Perang Bani Sulaiman, Perang Aswad, Perang Anmar dan Perang Uhud. Sesungguhnya Perang Badar. Perang Badar Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan.
Dalam perang ini, Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang Muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta dan 300 kuda. Seterusnya, faktor berlaku perang Badar. Yang pertama ialah kebencian Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemunculan Nabi Muhammad dan kegiatan berdakwahnya telah mengancam posisi Abu Jahal sebagai penguasa Mekah. Seterusnya, penindasan terhadap umat Islam. Penindasan ini berlaku kerana takut banyak hasil perdagangan yang akan berpindah kepada kaum muslimin. Bahkan orang Quraisy yang memeluk Islam akan dikeluarkan dari sukunya. Yang terakhir ialah perampasan harta benda dan pengusiran kaum muslimin. Sejak Nabi Muhammad melakukan dakwah, orang-orang musyrik Mekah melancarkan peperangan dengan menghalalkan darah kaum muhajirin dan juga merebut paksa kekayaan mereka. Nama Muhammad Izan Afif bin Aizan, nombor metrik 063962. Latar belakang Perang Uhud. Perang Uhud merupakan perang kedua yang terjadi antara kaum muslimin di Madinah dan kaum Quraisy. Perang Uhud berlangsung pada tahun 3 Hijrah atau 625 Masihi. Seterusnya, pecahnya Perang Uhud tidak dapat dilepas dari kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar pada tahun 2 Hijrah atau 624 Masihi. Latar belakang pecahnya Perang Uhud ialah: yang pertama, keinginan membalas dendam dari Abu Sufyan dan kaum Quraisy atas kekalahan mereka pada Perang Badar. Yang kedua, kecemburuan kaum Quraisy terhadap perkembangan popularitas Islam di kawasan Madinah. Dan yang ketiga, keinginan kaum Quraisy untuk menghilangkan dominasi Nabi Muhammad SAW di kawasan Madinah. Jalan Perang Uhud. Perang Uhud mempertarungkan 3,000 pasukan Quraisy melawan 1,000 prajurit Muslim. Seterusnya, pasukan Quraisy terdiri dari 200 pasukan berkuda, 700 pasukan berkenderaan unta dan sisanya adalah pemanah dari perjalanan, iaitu infanteri. Seterusnya, sementara itu pasukan muslimin memimpin Nabi Muhammad SAW membawa kurang lebih 1,000 pasukan gabungan dari orang-orang di Madinah. Dan terakhir, sebelumnya Nabi Muhammad SAW bermusyawarah membalas strategi di Perang Uhud, lalu disepakati pasukan muslim akan berperang di luar kota Madinah demi keamanan warga di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Naufal Wafiq bin Nasuha, nombor metrik 063842. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesimpulan daripada peristiwa hijrah. Kesimpulan yang pertama, sejarah penghijraan Nabi Muhammad SAW merupakan perjuangan baginda untuk menegakkan ajaran Islam. Baginda didorong dan didesak oleh keperluan untuk mencari sesuatu yang lebih baik dan lebih menguntungkan demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat Islam. Yang kedua, umat Islam harus mengambil iktibar daripada penghijrahan Rasulullah SAW untuk meneruskan perjuangan hidup demi kebaikan umat Islam. Seterusnya, yang ketiga, penghijrahan ini juga telah membuka satu lembaran baharu dalam episod penyebaran dan perkembangan Islam. Terlalu banyak kebaikan yang dinikmati oleh umat Islam dan umat manusia rentetan daripada penghijrahan tersebut. Selain itu, yang keempat, melakukan strategi dan perancangan yang tersusun dan kemas. Nabi SAW telah memberikan contoh melakukan perancangan hijrah, antaranya menyediakan pengganti untuk berada di tempat tidur Nabi SAW, kaedah menghantar bekalan makanan, mengatur laluan perjalanan, memilih pemandu jalan, bersembunyi di gua sur dan sebagainya. Di samping itu, yang kelima, pengorbanan perlu dilakukan dalam mencapai matlamat dalam kehidupan. Nabi SAW telah mencontohkan penghijrahan dengan melakukan pengorbanan jiwa, harta, tanah air tercinta menjadi titik tolak perubahan dan pemangkin kejayaan penyebaran syiar Islam ke seluruh alam. Dan yang terakhir,
melahirkan sifat sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW telah mencontohkan kesabaran melalui pelbagai kesukaran ketika berhijrah, seperti diancam bunuh, dikejar musuh, perjalanan yang jauh dan sebagainya.